Ya, kita kembali, kita teruskan saja perbincangan kita dengan Datuk Saifuddin Abdullah. Datuk, seterusnya kita nak cerita pasal masyarakat sivil, permintaan masyarakat sivil dan respons UMNO kepada permintaan-permintaan itu. Mula-mula, bagaimana Datuk di luar sana, Datuk pergi ke akar umbi, bagaimana pemahaman UMNO-nya dari kacamata masyarakat sivil? Adakah mereka melihat kemahuan masyarakat sivil itu sama, kadang-kadang orang kata kita tengok cermin. Ini seorang peminat tadi telefon, nama dia Tuah, dia kata boleh tak tanyakan Datuk Saifuddin, cermin yang kita gunakan tu cermin yang betul dapat melihat diri kita sebenarnya, dan betulkah ini yang orang faham? Adakah dia spot on ataupun agak-agak kemudian kita bagikan diagnose dia, ubat dia, mungkin ubat tu tak betul? Masyarakat sivil ada 3 permintaan utama. Mereka mahu peranan mereka diiktiraf, mereka mahu suara mereka didengar, dan mereka mahu isu-isu mereka ditangani dengan cara yang berorientasi mereka. Saudara jawab soalan saudara balik, adakah UMNO memahaminya atau tidak? Jadi pada saya, UMNO perlu lebih memahami kehendak masyarakat sivil. Masyarakat sivil di Malaysia ni adalah satu istilah yang baru. Ia merujuk kepada ruang yang bukan state, yakni bukan kerajaan dan politik, dan bukan perniagaan atau swasta. Ruang ini semakin hari semakin besar. Mereka ini terdiri daripada akademia, profesional, belia, wanita, golongan pejuang alam sekitar dan sebagainya. Dan mereka ini sangat berpengaruh. Dan kalau UMNO tidak boleh mendampingi mereka, seperti yang saya katakan tadi, dengan cara yang sesuai dengan mereka, kita dengan masyarakat sivil di Malaysia, pada saya, dalam ketiga-tiga sektor itu, kerajaan kita masih terlalu dari atas ke bawah. Apa yang perlu dilakukan ialah kita membina suatu platform yang baru, platform musyawarah. Ini tuntutan Islam. Platform perundingan yang membawa masyarakat sivil bersama-sama dengan perniagaan. Perniagaan ini selalu kita bawa, tapi masyarakat sivil jarang dibawa sebagai partners in development, sebagai rakan pembangunan. Masyarakat sivil tidak akan bertanya dan tidak akan menyoal keabsahan legaliti kerajaan kerana mereka dipilih, tetapi mereka mahu diberikan ruang untuk bersuara. Tapi perubahan itu menakutkan, kerana ia juga akan datang bersama hilangnya kuasa. Tidak timbul, itu saya baru nak sebut tadi. Persepsinya, masyarakat sivil, saya lama dalam masyarakat sivil sebelum saya aktif berpolitik. Masyarakat sivil tidak akan menyoal kewibawaan kerajaan, kerana kerajaan dipilih rakyat. Tetapi masyarakat sivil juga mempunyai public opinion yang bukan sebarang di kalangan rakyat, dan mereka itu dalam hal-hal tertentu lebih mengetahui bidang-bidang. Contohnya mudah saja, gerakan pengguna mendahului Kementerian Pengguna, gerakan belia mendahului penubuhan Kementerian Belia, gerakan alam sekitar itu semua mendahului penubuhan Kementerian Alam Sekitar. Semua itu adalah masyarakat sivil. Jadi kita terpaksa menerima hakikat bahawa kadang-kala dalam hal-hal tertentu mereka jauh lebih tahu tentang apa yang perlu dilakukan. Apa salahnya dibawa mereka itu ke meja musyawarah dan memberikan mereka pengiktirafan yang seharusnya. Malangnya saya fikir sekarang ini mungkin parti pembangkang lebih dekat dengan tapi mereka. Tapi ramai yang melihat UMNO sendiri bercakap mengenai mereka tuntutan mereka mahu didengari. Tetapi UMNO, ada persepsi mengatakan UMNO gagal mencorak isu-isu macam rule of law, hak asasi, dan macam dan pihak pembangkang take for granted kealpaan UMNO itu. Kalau saya boleh tambah mengapa lambat untuk bergerak? Adakah kerana sudah menjadi dinosaur maka hendak bergerak itu agak susah? Apakah lambat itu? Saya fikir bukan kerana dah jadi dinosaur, tetapi kerana kita selesa dengan sistem yang ada. Tadi saudara menyebut soal kerajaan itu UMNO itu kerajaan. Lazimnya pembangkang oleh kerana dia tidak ada kerajaan bersamanya. Jadi tokoh-tokoh politiknya terpaksa membuat kerja rumah, terpaksa mendalami, membaca segala macam dokumen dan menguasai apa orang kata at fingertips isu-isu itu. Dan kerana itu mereka nampaknya
dalam hal-hal tertentu lebih artikulatif. Yes. Jadi apa yang UMNO perlu lakukan ialah memastikan yang kita punya sebarisan pemimpin yang sama hebatnya, bahkan kalau boleh lebih hebat. Kita pernah punya pemimpin-pemimpin UMNO yang begitu dan kita perlu mengembalikan kekuatan UMNO. Tapi Datuk, adakah ini bermakna apabila bercakap mengenai persepsi UMNO itu kerajaan itu UMNO, mungkinkah UMNO itu perlu berfikir sebagai pembangkang? Mereka tidak ada jentera kerajaan ataupun media yang menyokong mereka? Tidak. Kita cuma perlu mengubah sedikit cara kita berfikir bahawa kerajaan sekarang ini tidak sama lagi seperti dulu. Seorang timbalan menteri lah contohnya. Tidak lagi cukup sekadar boleh mempengerusikan majlis. Harus punya kemahiran tertentu dalam sesuatu portfolio. Tidak mungkin ada seorang timbalan menteri yang boleh menguasai semua portfolio yang diserahkan kepadanya. Tapi sekurang-kurangnya kena mempunyai kepakaran dalam sesuatu bidang yang boleh menyebabkan dia efektif apabila memegang jawatan tersebut. Takkanlah hanya mempengerusikan mesyuarat yang semuanya disediakan. Kalau semuanya disediakan dan kita hanya mempengerusikan mesyuarat, lebih baik serahkan sajalah kepada pegawai itu yang menjadi pengerusi mesyuarat. Okey, Datuk, kita berhenti sekali lagi. Selepas nanti kita bincang tentang peluang Datuk dalam Majlis Tertinggi, dan macam mana ada orang kata Majlis Tertinggi ini harus ditukar dari menjadi apa yang kata Majlis Rubber Stamp kepada think tank ataupun strategic business unit yang kuat, ya. Jadi kita akan bincang tentang ini bila kita kembali dari rehat.